Tuan Di-Pertua. Tuan Di-Pertua, 10 minit Ya. Tuan Di-Pertua, saya sebenarnya bangun menyokong undang-undang ini. So, jangan terperanjat pihak sana. Tuan Di-Pertua, saya telah pun meneliti banyak negara memang mempunyai akta seperti ini. Dan seperti mana yang dinamakan akta ini adalah akta yang sementara. Tuan Di-Pertua, tadi ramai daripada kawan kita yang telah bercakap tentang akta yang sama di Singapura. Seperti mana yang berhormat Bangi, saya juga telah membaca undang-undang di Singapura. Betul tadi dikatakan bahawa Singapura telah meluluskan akta itu menggubal pada 17 bulan 4 2020 dan dimula dilaksanakan pada 20 bulan April 2020. Pada bulan Jun, Kerajaan Singapura telah pun meminda rang undang-undang yang pertama itu. Kita bulan 8 baru nak buat yang pertama. Singapura bulan Jun dah pinda dah rang undang-undang yang sama. Itu perbezaan lah. Saya Tuan Pertua ingin bacakan apa yang dikatakan oleh Menteri Undang-Undang di Singapura. Izinkan saya membaca. You are looking at economic devastation, business destroy, people lives ruin, and in such situation you don't talk contract, you talk equity, you talk justice, you talk about what is the right thing to do. Ini adalah ucapan daripada Menteri Undang-Undang, nama dia K. Shanmugam, ketika dia di wawancara. Ini Tuan Di-Pertua, saya mungkin agak berbeza sikit dengan setengah daripada sahabat. Bagi saya, rang undang-undang ini ada satu kompromi antara dua pihak, iaitu pihak yang dua pihak yang terlibat dalam kontrak. Biasa dalam kontrak ada dua pihak. Kontrak tripartit dengan izin. Jadi undang-undang ini bagi saya adalah undang-undang yang cuba nak balance ataupun mengimbangi kedua-dua keadaan itu. Tuan Di-Pertua, pandemik ini adalah satu dalam segi undang-undang kita panggil force major, satu ataupun dikata act of God yang boleh membatalkan satu kontrak yang dimasuki oleh dua pihak. Dalam negara kita, Tuan Di-Pertua, ada satu peruntukan iaitu Seksyen 57 Akta Kontrak yang dipanggil frustration. Sebab apa saya kata tadi undang-undang ini mengimbangi kedua pihak? Kalau sebenarnya dari segi undang-undang, sekiranya berlaku pandemik ini, kalau kita ikut kontrak, sebagai contoh, pihak bank membuat kontrak dengan peminjam. Kalau sekiranya berlakunya satu pandemik yang mengakibatkan kontrak itu tidak boleh dilaksanakan, yang untung sebenarnya adalah pihak yang berhutang. Sebab kontrak itu dianggap kontrak yang telah void ataupun tak sah. Bermakna kalau katakan ada baki lagi hutang, tak payah bayar. Tapi sekarang ini nampaknya kerajaan cuba mengimbangi. Mana pihak bank boleh dapat win-win lah, saya katakan. Sebab itu bagi saya, undang-undang seperti ini adalah satu undang-undang yang bersifat kompromi. Sebab dia adalah satu undang-undang yang dengan izin modify the prinsip yang dipanggil freedom of contract ataupun sanctity of contract, kesucian kontrak. Di mana kerajaan juga dalam sistem negara, sistem ekonomi banyak negara, dia base pada sistem yang dipanggil laissez-faire, iaitu satu sistem yang memberikan satu kebebasan kepada pasaran, market. Maknanya market ini tidak boleh dikacau. Kalau kita baca ni panjang lah, ada Washington Consensus dan sebagainya. Tapi saya nak katakan bahawa undang-undang ni kompromis. Jadi saya merasakan undang-undang ni memang patut diadakan. Jadi saya tak ada masalah untuk menyokong. Cumanya, seperti mana kawan-kawan lain, saya ingin mengatakan bahawa kepada Menteri Undang-Undang, sepatutnya kita boleh memperbaiki lagi. Bagi saya, minta maaf, saya terpaksa berkata begini bahawa undang-undang ini banyak loophole yang kita mungkin terlepas pandang. Sebagai contoh, bagaimanakah kita nak mengelakkan supaya ada pihak-pihak yang menyalahgunakan peruntukan dalam undang-undang ini? Di Singapura, dia ada satu peruntukan iaitu dipanggil notification. Kalau pihak-pihak yang ingin mendapatkan faedah daripada undang-undang ini, dia mesti menghantar notis kepada pihak
yang tertentu untuk membolehkan dia mendapat manfaat daripada undang-undang ini. Jadi tak semua orang boleh gunakan suka-suka dia. Kemungkinan orang itu mereka tidak terjejas dengan COVID, tapi mereka terjejas kerana lain, tapi oleh kerana tidak ada notis, kadang-kadang kita borong semua. Ini yang masalah yang undang-undang ini tidak ada satu provision tentang notification. Jadi saya harap kalau bolehlah kemungkinan supaya ini untuk nak pindah dan sebagainya, cuba ambil perhatian ini. Sepang, boleh sikit? Boleh. Terima kasih Sepang. Saya nak balik perhatian Sepang kepada isu force majeure ataupun dengan act of God tadi. Sebenarnya yang Sepang sedia maklum bahawa kerajaan dilihat seolah-olah bertindak dengan baik kerana mengemukakan moratorium dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita mengikut undang-undang kontrak, misalnya yang berkait dengan pembayaran rumah, loan, kereta dan sebagainya, apakah perlu kepada moratorium kalau di sana ada clause force majeure ini yang boleh diaktifkan kalau berlaku perkara seperti pandemik ini? Mohon pandangan Sepang. Terima kasih Hang Tuah saya. Sebab itu saya sebenarnya yang berhormat Hang Tuah, di sini saya rasa kerajaan mungkin kalau sekiranya tidak adanya undang-undang ini, berkemungkinan saya kata tadi, yang pihak yang paling suffer sebenarnya bukan penghutang, sebenarnya pihak yang bank yang memberi hutang. Sebab itu bagi saya ini adalah undang-undang kompromi. Sebab itu bagi saya rasa dengan adanya undang-undang ini, kita nak mewujudkan kalau boleh nak kembali semula keadaan seperti orang kata keadaan seperti sebelum adanya kontrak. Kedua pihak sama rata. Sebab apabila kalau saya sebenarnya saya tadi ramai yang menyalahkan peguam lah. Sebenarnya saya rasa undang-undang ini pun sebenarnya tidak menguntungkan peguam. Peguam pun juga sebenarnya merana daripada berlakunya pandemik ini. So saya sebagai orang yang dekat interest bekas peguam, saya nak katakan tak elok lah nak serang peguam. Peguam pun merana. Yang tak berana dalam negara kita ni menteri. Langgar undang-undang pun boleh selamat dapat 100,000 je. Jadi tuan-tuan di Pertua, saya ingin nyatakan beginilah. Sebenarnya saya ingin mencadangkan pertama tadi, lagi satu, dalam undang-undang di Singapura mereka juga ada satu peruntukan sebelum akta ini boleh bagi saya dalam undang-undang kita dipanggil section 7 tu boleh dikatakan oksigen kepada undang-undang ini. Saya ulang section 7 iaitu inability to perform contractual obligation. Maknanya sebelum untuk membolehkan mana-mana pihak bersandar kepada undang-undang ini, dia mesti boleh membuktikan dia terjejas akibat daripada pandemik. Tapi di Singapura dia menggunakan perkataan materially affected. Maknanya tak semestinya affected secara langsung, secara material, secara apa ni? Contohnya dia mungkin dia tidak terjejas dengan kerana pandemik, tapi terjejas kerana undang-undang yang dibuat atas pandemik. Ada undang-undang dibuat di bawah pandemik, tiba-tiba dengan undang-undang itu dia terjejas dengan perniagaan dia, itu pun dia boleh bersandar kepada akta seperti ini. Terusnya yang berhormat Speaker, saya lihat dalam undang-undang ini juga tadi ada satu threshold dari segi bankrupt. Kita naikkan kepada RM100,000. Di Singapura, untuk makluman Menteri, saya rasa Menteri mungkin tahu bahawa di Singapura mereka menaikkan juga daripada untuk personal bankrupt, mereka naikkan ke sehingga 60 Singapore dollar, duit Singapura. Kita 100,000. Bagi saya lah, elok kalau kita naikkan lebih tinggi lagi sikit. Sebab apa? RM100,000 ni, saya sebagai mantan peguam yang biasa mewakili orang-orang susah ini, saya tahu macam mana susahnya kalau bankrupt ni. Jadi saya merasakan bahawa kalau kita hutang RM80,000 sebagai contoh, bank tunggu interest naik, bank tunggu sebab dia biasanya satu judgement tu ada interest 8% dan sebagainya. Mereka akan tunggu sampai RM100,000, mereka akan bawa ke bankrupt. Jadi bagi saya, untuk membolehkan kita mengelakkan pihak institusi kewangan ini memfailkan bankruptcy proceeding ke atas mana-mana pihak yang terlibat terjejas akibat pandemik ini, apa salahnya kita naikkan lagi daripada RM100,000 kepada mungkin RM150,000 ke? Kemudiannya saya melihat juga undang-undang ini, saya ingin bertanya kepada Menteri, kenapa tidak dinyatakan tentang dipanggil commercial insolvency? Kita dalam undang-undang ni ada dua. Satu dipanggil personal bankruptcy, iaitu yang melibatkan individu. Bagaimana pula dengan company, syarikat?
yang biasanya undang-undang boleh juga membenarkan untuk mereka ni diisahkan bankrupt, ataupun dipanggil winding up, digulung. Jadi bagi saya, Minta YB winding up. okay, terima kasih, I will wind up, no problem. Saya ingin mengatakan bahawa kalau bolehlah dalam undang-undang yang seperti ini, kita juga mengambil kira tentang syarikat ini. Jadi kalau boleh, saya tak tahu kenapa tidak dimasukkan. Jadi saya harap mungkin poin ini mungkin waktu ni tak boleh, kita mungkin boleh buat dalam bentuk apa ni, what do you call it, masa kita mungkin nak pindah nanti dan sebagainya, ataupun kita nak buat satu undang-undang pindaan. Jadi saya saja melontarkan ini, sebab tu saya setuju dengan kata Tuan Abi Subang tadi, sepatutnya kita jangan rush. Kita dalam hal ini jangan takutlah pihak sana. Takut. Jangan takut. Kita dalam ini kita sokong. Walaupun kami tahu kamu kerajaan pintu belakang, kerajaan buat atap, tapi kami dalam hal yang sama yang baik kita akan sokong. Baik, terima kasih YB. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sepang.